أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan kuliah Quran malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikan kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, dan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk menjaga Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi hifdzil Quran. Lapangkanlah dada dan jiwa kami untuk menghafal Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita bersama-sama kembali. Ya, kabari ni waras. Alhamdulillah. Kita masih lagi berada dalam suratul Mursalat yang membawa maksud para malaikat yang diutus, ataupun dalam tafsiran yang lain, awan ataupun angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada menjadi azab ataupun membawa rahmat kepada manusia. Kalau tengok pada perkongsian minggu yang lalu, kita telah pun didedahkan berkaitan dengan ancaman serta azab Allah, serta teguran daripada Allah kepada manusia. Dan Allah telah mencelakakan beberapa golongan. Kalau kita tengok pada minggu yang lalu, Allah memulakan perkataan celaka ataupun perkataan murkanya pada ayat ke-15. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Celakalah pada hari di mana mereka ini yang mendustakan kebenaran. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah telah kami binasakan orang-orang dahulu? Thumma nutbi'uhumul akhirin. Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Ini pertamalah, minggu lepas kita dah bincangkan. Allah mencelakakan orang yang tak sedar diri. Allah dah ceritakan dah kisah umat terdahulu dalam Quran, bahkan dalam hadis berkaitan dengan orang manusia yang mengingkari perintah Allah, mereka akan diazab pada hari kemudian. Itu yang Allah telah janjikan. Maka celakalah orang yang sedemikian. Kemudian Allah ulang lagi. Allah sebut tadi, demikianlah kami perlakukan kepada orang-orang yang berdosa. Itu ayat sampai ayat 18 lah. Kemudian Allah ulang lagi, wailu yawma idzil mukadzibin. Celakalah bagi orang yang mendustakan kebenaran. Pada ayat 20, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu daripada air mani yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Kami ciptakan manusia daripada setitis air mani yang hina, kemudian diletakkan dalam rahim sampailah waktu yang
ditentukan. Kita berhenti sampai ayat 22 kan. Hari ini kita sambung faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya. Kamilah sebaik-baik yang menentukan. Allah sebut bila dimasukkan padanya air mani dalam rahim seorang isteri, kemudian duduklah dalam rahim tersebut, Allah Ta'ala pelihara sehingga menjadi seorang bayi. Kemudian ditiupkan padanya roh. Kemudian Allah dah menentukan dah bentuk manusia nanti macam mana. Keluarnya manusia ni, dia akan jadi macam ni, dia akan jadi macam ni. Takdirnya telah pun ditentukan. Ajal maut ketentuannya semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang telinga capang, ada yang matanya sepet, ada yang mukanya bulat, badannya besar, ada yang cerah, ada yang hitam kemanisan, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang suaranya sedap, suaranya garau, suaranya kecil. Semua Allah tentukan. Apa yang ada pada kita hari ini sebenarnya itulah yang terbaik. Kita tak boleh jadi orang lain. Ustaz, saya nak jadi macam dia lah, mukanya putih, seputih yang boleh. Saya tengok ada produk jualan, beli, makan. Lalas mudaratkan diri sendiri. Nak jadi macam dia lah, hidungnya mancung, buat pembedahan palsu. Cukup hari bulan, rupanya salah. Dia punya pembedahan palsunya menyebabkan hilang hidungnya terus, tak ada dah. Kalau apa namanya, tak. Okey. Dia ada takdir yang pilihan. Kalau berkaitan dengan benda yang boleh menyebabkan kita mengganggu kehidupan kita, kita boleh ubahlah. Contohnya apa? Rabun. Setiap contoh rabun. Tak nampak. Takkan tak ada beli alat bantuan, kena belilah. Menyokong supaya kita dapat melihat lebih jelas. Contoh lagi gigi. Kalau tak mahal lah Kalau contoh gigi dah tak ada, kemudian Allah rezekikan kita lebih, ada duit sikit, kalau mampu buatlah. Kalau ia dapat menjadikan kita lebih fasih baca Quran, buat. Duit jangan simpan banyak-banyak. Allah sebut dalam Quran, ada golongan dalam surah Al-Humazah, tak silap. Kita tengok sekejap. Alang-alang tengah tengok ni. Allah sebut dalam Quran, sekejap. Kita pun dah pernah bincang sebelum ni. Kita tengok sekejap. Alang-alang tengah ingat ni. Allah sebut berkaitan dengan ada golongan manusia. Surah Al-Humazah, muka surat 601. Allah sebut wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mana mereka ni suka mengumpulkan harta dan sentiasa menghitung-hitungnya. Allah sebut dalam Quran, ada manusia yang akan hidupnya suka kumpul harta banyak-banyak. Seronok. Hari ni tengok dalam akaun, banyak ni. Esok tengok lagi, suka menghitung harta. Sampailah Allah sebut apa? Yahsabu annama lahu akhladah. Menyangka bahawa harta dia banyak-banyak ni dapat kekalkan dia. Dia jadi hebat hari ni. Menyebabkan dia rasa, aku ada rumah sebab aku macam ni, aku ada kereta. Menyebabkan dia rasa sombong dengan harta tersebut. Allah sebut, kalla la yunbazanna fil khutamah. Ataupun surah lain, hatta zurtumul maqabir. Mereka ni duk mengumpul harta. Surah apa tu? Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Surah At-Takasur. Pada surah lain pula Allah sebut ayat 1 hingga 2. Sambungan dia. Orang yang suka kumpul harta ni bermegah-megah, yang telah menyebabkan melalaikan kamu sehingga masuk lubang kubur. Sampailah masuk lubang kubur baru sedar, dulu duk kumpul harta banyak-banyak.
Maka kesimpulan yang mudah, kalau kita banyak harta jangan sonok sangat. Lagi sonok apa? Kita infakkan. Sebanyak mana kita ada harta, kita sedekahkan. Satu billionaire Malaysia, namanya saya tak lupa, tapi ujungnya ada Dada Boy. Dia adalah orang Malaysia yang mati dalam keadaan dia duduk rumah sewa. Tapi dia punya hartanah sangat banyak. Antaranya Menara Mawib. Menara Mawib kat KL tu, itu adalah harta dia. Yang isterinya sebelum dia mati, dia kata kat isterinya, semua harta yang abang ada infakkan kat jalan agama. Antara billionaire kat Malaysia yang tidak disebut-sebut, lupa nama depan dia, belakang dia Dada Boy. Hartawan ataupun billionaire Malaysia satu ketika dahulu. Sampaikan jiran sebelah tak tahu yang Dada Boy ni adalah orang kaya, sebab dia duduk rumah sewa sampai dia mati. Punyalah dia tak cintakan dunia. Tapi kita hari ni, macam mana ada duit sikit, macam mana kita gunakan duit tersebut. Rasa macam nak beli kereta lah, ada duit lebih ni, ada USP banyak pula, dah pencen, rasa macam nak tukar ni. Tapi bila Allah beri rezeki, macam mana kita nak bahagikan untuk jalan agama. Baik, kita sambung. Kain kafan. Betul. Itu kalau betul-betul dia untuk akhirat lah. Tapi zaman sekarang duit, tak ada duit pun tak ada hidup juga. Kena ada duit untuk kita kalau tak boleh bantu orang, bantu diri sendiri, bantu keluarga, bantu saudara mara yang memerlukan. Baik, kita sambung. Mana tadi? Hilang. Ayat seterusnya, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Allah mencelakakan kali ketiga. Allah ulang ayat yang sama. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Bukankah kami jadikan bumi sebagai tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Mana kata bumi ini mengumpulkan orang-orang yang hidup di permukaannya, manakala orang-orang yang dah mati di dalam perut bumi. Allah sebut macam tu. Kemudian, dan kami jadikan padanya gunung ganang yang tinggi, dan kami berikan minum kepada kamu dengan air tawar. Dalam tafsiran menyebut Allah menjadikan gunung ganang, dan daripada gunung ganang tersebut maka di situ turunnya hujan. Hujan yang turun mengeluarkan air. Air tersebut menjadi air minuman harian manusia. Hari inilah hujan yang turun hari ini membawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'an. Antara waktu mustajab berdoa, waktu hujan, mintalah doa. Apa yang kita nak doa insya-Allah. Tak kisah hujan, yang penting hujan lah. Dia tak ada istilah hujan rintik-rintik ke, hujan lalu ke, kan? Tak kisah, yang penting hujan lah. Kalau hujan lalu pun walaupun seminit hujan, tiba-tiba hilang. Maknanya turun je hujan membawa rahmat kepada manusia. Zakwan masuklah ni. Dia kata dapat join, ada kat luar kawasan. Dia masuk dalam live mengaji hari ni. Baik. Ada kat Kuantan. Masya-Allah. Okey, baik. Seterusnya Allah sebut tadi air tersebut menjadi air tawar, ataupun ini air kita minum kan hari ini, air kosong dia tawar. Kemudian ada juga jenis air yang masin. Dalam Quran Allah sebut
ada laut yang tak boleh bergabung. Kenapa air tak boleh bergabung? Allah dah sebut sendiri dalam Quran. Lepas tu pelayar baru jumpa. Sebelum ni lah, bukan zaman sekarang. Mereka menjumpai ada dua jenis laut yang tak boleh bergabung. Maka saintis mengkaji, mengambil dua sampel air laut tersebut. Mereka mengkaji rupanya ketumpatan density dalam bahasa Inggeris garam yang ada pada air laut sebelah dan kiri dan kanan berbeza, menyebabkan tak boleh campur. Seperti air biasa dengan minyak boleh campur lah? Tak boleh. Cecair juga sama kan, air letak minyak, kita gaul macam mana pun naik juga ke atas. Sebab minyak dia punya ketumpatan dia, ruang-ruang anginnya dia punya rendah, menyebabkan dia terapung ke atas. Air juga begitu, tak boleh bergabung. Campurlah macam mana pun dia tolak balik, sebab ketumpatan dia berbeza. Tu subhanallah, ya, kehebatan ciptaan Allah. Kemudian sambung lagi ayat seterusnya, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bishararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailul yawma idzil lil mukadzibin. Pada ayat 29 akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan padanya azab yang dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu dapatkan naungan azab api neraka yang mempunyai 3 cabang. Adakah yang mempunyai 3 gelora, iaitu di kanan, kiri dan di atas? Ia berarti bahawa azab itu mengepung orang-orang kafir daripada segenap penjuru. Ya, dalam tafsir menyebutkan percikan api neraka ini, dia punya besar dia laksana istana. Manusia hari ini sangat suka kalau boleh buat rumah sebesar istana. Itulah yang dikatakan apa? Yang paling hebat lah. Tapi dalam Quran Allah sebut percikan api ini, dia punya besar dia seperti istana. Dia percikkan besar itu seperti istana yang memercikkan api, yang mana berlaku kepada 3 cabang. Allah sebut thalathi syu'ab. Percikan tersebut ada 3 cabang. Dalam hadis sebut, ya, tafsirannya kanan, kiri dan di atas. Kanan, kiri dan di atas. Wallahu a'lam macam mana lah. Mana kata mengepung orang-orang kafir, ya, orang-orang yang berdosa ini daripada keluar, memang tak boleh keluar. Ya? Dan disebut juga kedalaman api neraka ni 50,000 tahun perjalanan. Berapa? 50,000 tahun perjalanan. Dimasukkan manusia ke dalam sampai ke dasar neraka selama 50 tahun. Allahu Akbar. Itu setengah hadis lah, setengah pandangan yang kita boleh ambil pengajaran. Mana kata tak boleh lari, panjat nak macam mana pun takkan boleh lari. Nak panjat kena percikan api juga, daripada kanan, kiri, daripada atas. Maka tak ada jalan keluar bagi orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian kita tengok lagi Allah sebut la zalili wa la yughni minal lahab. Ya, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyalaan api neraka. Sesungguhnya neraka itu menyemburkan apinya sebesar dan setinggi istana. Ini Allah sebut dalam Quran, ya, ayat yang ke-32. Innaha tarmi bishararin kal qasr. Percikan bunga api yang kita duk tengok selalu mercun nak raya bulan puasa. Allah sebut dalam Quran ini, dia punya besar dan tingginya seperti istana, banyaknya dan warnanya laksana rombongan unta yang kuning. Zaman dulu orang Arab sangat menyukai unta-unta yang berwarna kuning. Maka orang yang ada unta warna kuning ni, mereka adalah orang kaya lah. Allah sebut dalam Quran, banyaknya dan warnanya laksana rombongan unta yang kuning. Mana kata percikan api yang sentiasa mercik laksana bunga api yang sebesar istana.
Banyaknya macam unta, rombongan unta kuning. Setiasa dia. Allahu Rabbi. Wailul yawma idzin lil mukadzibin. Ya, celakalah bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Allah Ta'ala sebut. Kita berhenti sampai ayat 34 sahaja dulu. Ya, kat sini hari ini saja kita berbincang berkaitan dengan gambaran hari kiamat, gambaran dalam neraka yang mengerikan. Maka ya, mudah-mudahan kita merasa gerun dengan neraka Allah dan kita sama-sama perbaiki amalan kita supaya tidak terjerumus dalam ya lembah api neraka yang menggerunkan, insya-Allah. Allahu a'lam. Jom kita sama-sama baca. Dengar tu suara saya. Macam cepat lagi. Ayat 20 23 hari ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Macam mana boleh jadi ini? Okey, jawapannya adalah kenapa baca in, tak baca an? Sebab ini dalam kaedah hamzah wasal. Kalau kalimat tersebut tak ada alif lam, kat sini tak ada alif lam kan? Ada alif wasal je, lam tak ada. Bila tak ada alif lam, kena tengok huruf ketiga. So huruf ketiga kat sini adalah huruf ta. Huruf ta baris atas. Kenapa baca baris bawah?
Sebabnya yang baca baris atas hanya pada kalimah yang ada alif lam. Contoh Alhamdulillah. Contoh kita buka surah Fatihah sekali lagi. Buka surah Fatihah depan saya ni. Okay. Tengok surah Fatihah Alhamdulillah. Ada tak baris di awal ayat Alhamdulillah? Ada tak? Tak ada kan? So kalau tak ada baris tapi kalimah tersebut ada alif lam, bila ada alif lam baca baris atas Alhamdulillah. Sama juga dengan ayat ketiga Ar-Rahman, tak ada baris juga awal ayat, nak baca A ke I ke U, tapi ada alif lam, so baca baris atas Ar-Rahman. Kemudian tengok pada ayat yang ke-6 Ihdina. Ihdina ada alif lam tak? Tak ada. Ada alif sahaja. So gunakan kaedah tengok 3 huruf. Huruf ketiga huruf dal baris bawah, maka baca baris bawah lah. Kemudian kalau huruf ketiga baris atas, tetap juga baca baris bawah. Kenapa? Sebab baris atas hanya untuk kalimah yang ada alif lam sahaja. Macam Alhamdulillah, Ar-Rahman, Al-Lazi. So ayat tadi yang kita baca Intoliku, sebabnya dia tak ada alif lam. So tengok huruf ketiga baris atas atau baris bawah, tetap baca baris bawah. Tapi kalau huruf ketiga baris depan, baru baca baris depan. Intoliku contoh baris depan. Boleh? Ya? Okay. Baik, selesai ayat 30 lah. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. La dhalil wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bishawarin kal qasr. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. Baik, kita tengok pula hukum tajuk daripada ayat 23. Faqadaw ayat 23 tu ra dibaca dengan tebal Jangan baca faqadar, qadar nipis. Faqadawna. Cuba. Bagus. Na ma'asli fa ni'mal alif lam qamariyah. Qa ma'asli di rud ma'arif lisukun. Faqadawna fa ni'mal qadirun. Bagus. Wain jumpa dengan huruf lin. Lembutkan bacaan. Wain. Kemudian lui jumpa dengan idgham ma'al ghunnah. Kemudian yaw, sekali lagi huruf lin, lembut dan lunakkan sebutan dia. Ma'idil jumpa dengan idgham bila ghunnah. Masukkan sebutan tapi tak dengung.
Dhillil mukadzibin bin ma'arif disukun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Bagus. Alam izhar syafawi. Baca jelas. Alam najr. Najr qalqala sughra. Alil alif lam qamariyah. Arda. Ra tafkhim kepala ka ra. Arda. Kifa ma'asli. Ta mat iwad. Baca dengan buang satu baris dan panjang dua harakat. Alam naj'alil arda kifata. Bagus. Ahya ya mad wajib muttasil alif berombak jumpa hamzah dalam satu kalimah. Wa am jumpa dengan izhar syafawi. Baca jelas. Am wa ma'asli. Ta jumpa dengan mat ma'iwan. Ahya'an wa amwata. Okey, dekat aw tu tadi idgham ma'al ghunnah, kena dengung. Ahya'an wa amwata. Bagus. Wa ja'alna na jumpa dengan mat ma'asli. Fiha fi ma'asli. Ha juga ma'asli. Rawa ma'asli. Siya syamikha. Sya ma'asli. Kha ma'asli. Tiu dengungkan bacaan idgham ma'al ghunnah, munculkan mulut. Syamikhatiu. Bagi nampak sebutan itu tepat. Tiu ya. Kemudian wa asqai huruf lin. Na ma'asli. Kum idgham syafawi ataupun idgham mislai saghir. Ma dengung dua rakaat ya. Masukkan mim pertama ke dalam mim kedua secara sempurna. Ma jumpa dengan mak wajib mutasil panjang 4 atau 5 harakat. Fa hakiki. Furata. Ra ma'asli. Ta jumpa dengan mat iwan. Sekali lagi ya. Waja'alna fiha rawasiya syamikhat. Wa asqaynakum ma'an furata. Bagus. Wailun huruf lin, lembutkan sebutan. Lui jumpa dengan idgham ma'al ghunnah. Yaum huruf lin. Ma'idzin idgham bila ghunnah. Mukadzibin ma'arif disukun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Cuba. Bagus. Kemudian ayat 29. Intaliku. Ini hamzah wassalah. Tadi kita dah bincangkan. Dibaca dengan baris bawah. Ya.
Kemudian jumpa dengan ifa hakiki, baca sama-sama. Ilqa sama-sama. Ku jumpa dengan mad jaiz munfasil. Di tengahnya ada alif ziyadah. Alif bulat kecil tu ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan. Alif ziyadah. Ila ma'asli, ma'asli. Kun ifa hakiki. Tung ifa syafawi. Bihi maksilah qasirah. Tukadzibun ma'alif bisukun. Sekali lagi. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Bagus. Intaliqu seterusnya hamzah wasal juga. Ku majai mufasil, ada alif ziyadah. Ila ma'asli, dhillin ifa hakiki, dhi ma'asli, thala ma'asli, syu'ab qalqalah kubra. Kat sini ada berapa huruf yang kena keluarkan lidah? Cuba kira. Ada 3 Ada 3. Intaliqu ila, ada 4. Dha, dhillin, dhi, thalathi syu'ab. Cuba. Tak bahaya ke? Okey Oh, tak ada shot lah. Ada. Okey, ada mekaniknya sini. Okey, sambung. La ghali, la ma'asli, ghali ma'asli, liu idgham ma'al gunnah, la ma'asli, yughni ma'asli, minal alif lam syamsiyah, hab qalqalah kubra. La ghalili wa la yu'ni minal lahab. Bagus. Kemudian innaha wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Ha ma'asli, tau ra tebal dengan tar. Innaha tarmi, tu nipis, kena tebal. Innaha tarmi, tebal ka ra. Mi ma'asli, bisyarani, ifa hakiki, kal alif lam qamariyah, qas ra dibaca dengan tebal juga kat sini. Qas sebelumnya huruf isti'la, qaf. Tar pendek. Itu penulisannya pendek. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Coba. Bagus. Ka'annahu wajibul gunnah juga. Hu maksilah qasirah, jima ma'asli, tun ifa hakiki, suf ra dibaca dengan tebal. Ka'annahu jimalatun suf. Wailui, wailui jumpa dengan huruf lin. Lui ila ma'al gunnah. Yaw huruf lin lagi, baca lembut.
maizil idgham bila gunnah lil mukadzibin mad arid lisukun wailu yawma idzil lil mukadzibin. Coba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai kita punya bacaan pada hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung lagi minggu hadapan untuk mengetahui Allah mencelakakan siapa lagi. Ya, hari ini kita tahu beberapa kali hari ini Allah sebut ayat 1, 2, 3. Nak kata dah 5 kali lah. Ya, so minggu depan kita akan tahu lagi lah beberapa kali Allah ulang berkaitan dengan wailui, celakalah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Allah Ta'ala alam. Ada beberapa soalan. Hari ini kes yang tengah viral ya. Polis langgar budak sekolah sampai meninggal. Ya, macam-macam lah hari ini ya. Benda-benda yang tak masuk akal masyarakat kita buat. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita daripada benda-benda viral macam ni. Ya, malu dekat keluarga, malu dekat kawan-kawan. Benda-benda ni menjadi aib. Mudah-mudahan kalaulah kita ada aib, Allah tutup aib kita. Dan kalau kita dengar aib orang lain, kita jangan sebarkan. Kecuali benda tu yang memerlukan kebenaran lah. Tapi aib yang berbentuk memalukan, kalau kita kena kat dia, contoh kalau aib tu kena diri kita, kita macam mana? Kita letakkan diri kita kat situ. Kadang-kadang masyarakat kita benda-benda viral, suka bercerita, suka menjadi gosip. Nabi sebut dalam hadis, falyakul khairan aw yasmut. Berkata baik ataupun diam. Kalau tak ada benda nak baik, benda baik, kau tahu tak? Dia dah mula dah. Dia dengar tak? Dia dah mula cerita ni. Maka kalau tak rasa benda tu mendatangkan manfaat, cukuplah berhenti setakat kita sahaja. Jangan disebarkan lagi. Tapi Ustaz cakap tadi pasal polis tu sebab viral. Berita kat papar, kat media sosial sebagainya. Cuma kes tu mudah-mudahan pihak yang berkuasa dapat menyelesaikan dengan adil lah. Dua-dua pihak mudah-mudahan ada penyelesaian yang terbaik, insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita lagi untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada minggu yang akan datang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.